Kena kuat main baru cepat lekat. Betul ke? Hari ini saya nak share 3 perkara yang saya tak advise untuk anda lakukan kalau tengah nak itia hamil. Okey, jom. Sebelum tu jangan lupa follow TikTok ni dan tengok tips nak cepat hamil atas tu. Dan save to favourite. Takut video ni terlupa nak tengok balik macam mana kan. Yang pertama, bersama ketika bila perlu sahaja. Maknanya ketika wanita tengah subur. Sehari sebelum wanita subur, ketika wanita subur dan sehari selepas subur. Ni maknanya 3 hari ni yang paling optimum lah. Yang ni kena bersama setiap hari. Sekali sehari dah cukup. Bukannya wajib bersama setiap hari. Sebab wanita lazimnya hanya berovulasi, hanya subur sekali je dalam sebulan. Yang kedua, wajib kurus baru boleh hamil. So kalau saya tak advise macam tu. Sebenarnya bukan kurus yang menentukan kita subur atau tidak. Sebenarnya kalau berat badan anda mungkin sekarang overweight, kalau anda dapat turun 1 ke 2 kilo dalam sebulan pun, at least anda punya kadar kesuburan tu dapat meningkat secara semula jadi 4%. Dia lebih kurang macam tu. Advice yang terbaik adalah dapatkan hormon yang seimbang. Sebab kita sebenarnya pentingkan hormon. Ada orang overweight tapi hormon dia stabil. Maknanya apa mineral dan vitamin yang dia makan tu mencukupi untuk support kesihatan thyroid dia. Thyroid kita perlukan pelincir. Hati kita pun perlukan pelincir untuk proses detox. Apatah lagi thyroid. Thyroid ni adalah ibu kepada segala hormon. Dia kontrol hormon-hormon kita. So kalau anda mungkin lepas makan rasa mengantuk, lepas makan rasa craving lagi dengan jajan-jajan, ataupun kalau tak dapat makan nasi, tak dapat minum air manis dalam satu hari tu rasa mengantuk, tu tanda-tanda thyroid anda dah lesu. So anda perlukan ekstra vitamin D, okey, dan juga iodine, magnesium, vitamin B6, B12. Semua tu antara mineral dan vitamin penting untuk kesihatan thyroid. Sebab tu dalam susu breastfeed ini pun dah ada apa yang saya sebut tadi. Lelaki dengan wanita pun penting, sama-sama penting. Terutama siapa yang tengah itia hamil. Yang ketiga, guna OPK baru boleh tahu waktu subur. So, saya tak advise. Jadi OPK ni kita tahu adalah nak mengesan telur matang. Tapi ada kes seperti contohnya PCOS yang mana kilang telur dia terdiri daripada berbelas-belas follicular cyst. Ada cyst yang maknanya telur tembelang lah, telur yang tak berjaya dimatangkan. Jadi bila dia berkumpul ni, collectively dia akan merangsang kelenjar pituitari dekat otak kita untuk merembeskan hormon LH. Jadi OPK ni dia mengesan hormon LH. Ada orang bila hormon LH dia sentiasa meningkat, dia punya OPK sentiasa positif. Dan ada orang tak perasan bila dia subur, OPK dia negatif. Jadi ada orang bila dia guna OPK sahaja untuk tahu dia subur ke tidak, dia tak dapat nak meramal bilakah waktu dia paling subur. Sebenarnya yang terbaik adalah anda kena tengok simptom dahulu. Sebab kita tahu sebiji telur matang dah ambil masa 1 ke 2 hari untuk dipecahkan. Maknanya 24 ke 36 jam untuk dipecahkan. Selagi telur matang ni belum pecah, selagi itulah OPK anda positif. Kalau telur tu dah pecah, waktu ni lah anda paling subur. Dan biasanya OPK anda dah negatif. Kenapa? Sebab otak kita dah tak rembeskan hormon LH dan hormon LH ni dah berjaya ketuk telur matang tu untuk dipecahkan. Dan waktu ni lah anda akan keluar simptom cecair faraj seperti lendir putih telur ayam mentah. Jadi yang ketiga ni sangat penting, anda kena tahu waktu subur berdasarkan simptom, berdasarkan perubahan cecair faraj, berdasarkan keinginan bersama macam mana, suhu badan lebih suam. Ada orang dia start rasa breast tenderness, dia punya payudara tu sensitif. Itulah tanda yang paling optimum untuk anda meramal bila waktu yang paling cepat lekat. Okay. So jangan lupa share ilmu penting ni kepada pasangan anda.